Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Tercipta untukmu seorang, hanya untuk kau tahu, ku cinta padamu. Mengapa kita harus berpisah, walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala, buatku kata sudahlah sudahlah. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini kembali menemui anda di minggu yang baharu di hari Isnin. Tapi kita dah berada di penghujung bulan Jun. Betul sangat. Diam tak diam kita rasa macam cepat masa berlalu. Sangat. Dan apapun di hujung Jun kita harapkan anda masih lagi kekal untuk menjaga kebersihan diri. Jangan lupa PKPP kita, Rina. Dan yang pastinya hari ini kalau anda saksikan tadi teaser kita dah bagi awal sikit antara rangkuman sepanjang 1 jam ini apa yang kami nak bawakan kepada anda. Kita ada topik yang menarik dan yang pastinya kalau tengok kat depan ni mesti ramai yang tertanya-tanya, dah ada segmen DIY balik. Mungkin ramai yang rindukan segmen DIY di Wanita hari ini. Kami nak berikan anda DIY yang paling menarik, yang paling penting dalam norma baharu sekarang ni. Dan ini sesuatu yang kami nak bawakan sekejap lagi. Sinonimlah dengan waktu kita sekarang ini. Mungkin ada yang berada di rumah yang tak ada buat apa. Mungkin ini sedikit perkongsian yang mungkin sangat memberi manfaat kepada anda. Siapa tahu ini juga boleh jadi satu pendapatan untuk anda. Tapi sebelum kami nak bercerita panjang tentang segmen DIY kita hari ini, kita nak bersama dengan Annie George iaitu pengurus kanan pendidikan dan pembangunan Biotropics Malaysia dalam segmen Jom Masuk TV. Silakan. Selamat tengah hari Malaysia. Nama saya Annie George dan saya dari Biotropics Malaysia Berhad ingin menceritakan sedikit tentang produk NuPrep ya. Ia produk yang telah melalui pelbagai kajian klinikal untuk menunjukkan ia dapat memberikan tenaga. Jadi di fasa PKPP ini mungkin setengah daripada kamu perlu pulang ke tempat kerja dan mungkin rasa keletihan dan kelesuan ya. Dan anda ingin meningkatkan produktiviti. Tapi kerana kita rasa letih kerana sudah berbulan-bulan di rumah, kita memerlukan suplemen makanan tambahan supaya dapat mengembalikan keaktifan badan kita. Jadi 5 star yang terkandung dalam NuPrep ini dapat memberikan tenaga yang tambahan itu. Tapi apakah itu 5 star? 5 star adalah 100% ekstrak tongkat ali yang telah dipiawai dan telah melalui pelbagai kajian klinikal menunjukkan ia dapat meningkatkan tenaga, menguatkan badan dan juga melancarkan peredaran darah. Jadi setiap NuPrep itu mengandungi 5 star 100% bahan semula jadi supaya dapat mengembalikan tenaga anda, meningkatkan tahap kesihatan dan juga memberi stamina kecergasan. Jadi setiap aktiviti harian kita kita dapat laksanakan dengan sempurna. Jadi NuPrep lelaki dan NuPrep wanita ni telah melalui pelbagai kajian klinikal kerana ia mengandungi 5 star yang telah terbukti dapat meningkatkan tenaga. Jadi untuk peningkatan produktiviti, pengamalan yang konsisten NuPrep lelaki dan NuPrep wanita ni pasti akan memanfaatkan anda. Jadi untuk mendapatkan NuPrep lelaki dan NuPrep wanita, anda bolehlah ke farmasi yang terdekat. Jadi kita hanya mementingkan yang baik untuk anda. Jadi untuk mendapatkan tenaga yang baik itu, anda bolehlah mengamalkan NuPrep lelaki dan NuPrep wanita yang diformulasi khas untuk anda. Sekian, terima kasih. Itu tadi antara perkongsian daripada Puan Annie George. Baik, kita nak teruskan dengan sedikit perkongsian yang mungkin tertanya-tanya penonton di rumah. Apa yang disusun-susun atas meja ni? Okey, kita nak bersama dengan Teacher Hani ataupun Puan Nurhaniza Zamaluddin yang akan membuat DIY sebab yang menariknya dah disiapkan segala pola cikgu. Untuk kita bantu anda membuat mask ataupun penutup
muka sendiri. Baik, kita mulakan. Okey, untuk segmen kali ini kita buat DIY. Kita dah ada pun template pola yang kita dah siapkan macam ni. So sangatlah mudah. Okey. Lepas tu kita cut off je semua pattern yang macam ni. Selepas pada tu kita boleh potong kain, fabric yang mana kita nak, sama ada cotton, dry fit atau apa sahaja. Okey, ikut pattern yang kita buat tu, tak perlu tambah apa-apa dah. Tekap je tengok macam ni kan. Memudahkan sebenarnya. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya Teacher Hani sebab mereka kata alamak nak buat tapi tak reti pula bentuk dia. Jangan risau. Betul. Sebab bentuk-bentuknya yang sudah pun ada di sini anda boleh dapati di laman IG boleh, Instagram pun ada. Jadi ia paling mudah, yang penting anda hanya perlu ada fabric dan mesin jahit. Betul. Okey. Mengenai Jahit tangan pun boleh tau sebenarnya. Boleh. Okey, bagi mereka yang rajin lah. Okey. Macam dari segi fabric pula bagaimana Cikgu Hani, pemilihan ataupun bagaimana sebenarnya untuk yang Kesesuaian, tak tahu kan? Okey, untuk yang tak tahu sebenarnya kita semua sedia maklum baru-baru ni ada dekat website KKM ataupun Facebook rasmi KKM yang ada lampirkan jenis-jenis material yang bagus untuk dibuatkan face mask. So fabric yang paling bagus sebenarnya towel, tapi dia tak sesuai sebab dia berbulu kan. So kita susah nak breathable. So second stage dekat paragraf tu adalah cotton t-shirt, yang mana kain t-shirt kita yang memeri tu okey, dia mempunyai kandungan 70% untuk saringan habuk dan juga macam tu. Okey. Ini bentuk ni kita tahu yang paling besar di luar outernya dan ini innernya dan ini Wing untuk inner. wing inner. Semuanya dah siap, anda perlu potong dan terus tekap pada kain sahaja. Dan kain yang paling sesuai sekali. Okey, untuk hari ini saya sangat suggestkan semua orang menggunakan cotton lycra. T-shirt kita yang pakai kat rumah tu je. Boleh je potong guna Adakah tu. ini cotton lycra? Yang ni adalah dry fit. Dia Dry extra fit. sikit lagi. Dry fit ni ada 95% untuk cover dia punya saringan habuk. Wow, jadi Itu yang lebih sebenarnya sesuai. penting. Ya, betul. Okey. Kemudian bila kita dah siap dah, kita terus cantumkan. Ya, betul. First step, yang bahagian first tadi, kita akan Outernya. cantumkan. Okey, kita akan cantumkan dia punya outer. Okey. Okey. Cikgu Hani sambil-sambil tu kan kita nak tahu boleh. juga untuk yang mungkin tak ada basic dalam menjahit, cepat ataupun lambat untuk kita kalau menerima. untuk yang newbie, sebenarnya sebab kita ada tutorial setiap kali kita lampirkan dengan kita punya pola, jadi dia lebih kurang dalam 20 minutes dah boleh siap dah untuk tu. Okey. Itu yang kita kena jahit kelilingnya lah ya. Yang starting kita akan cantum dia punya part tu dulu. Okey. Okey, bila kita dah cantum, apa langkah seterusnya, Dah teacher? cantum, langkah seterusnya kita akan sambungkan dia dengan bahagian yang ini yang bahagian inner wing. Okey, inner wing Kena ni lah. pastikan semua dicantum dulu. Yes, inner baru boleh wing ni sambung. lah yang kita guna untuk kita buat slot in, masukkan kita punya filter. Yes. Mungkin orang tak faham macam mana kita punya filter tu. Teacher ada contoh Kita untuk ada kita. contoh dekat sini. Kalau tengok, okey, filter. Walaupun sebenarnya kita pakai daripada fabric, Betul. tapi kita tetap ada filter. Kalau tengok kat sini di dalamnya ni, So, boleh tukar-tukar kita boleh lah. masukkan filter tu di sini ya. Ya. Paling mudah dan juga orang kata dalam masa yang sama boleh berfashion. Betul. Untuk anak-anak dia sukalah. Dia rasa kadang-kadang pakai mask ni rasa tak Rimas, selesa betul. kan. Tapi kalau tengok cantik dengan gambar design pula kartun dan Yes, sebagainya. dia. Betul. Sangat. Kita sebenarnya kalau para ibu ni pun kita memilih kepada design juga. Betul. Nak memberikan mungkin galakan kepada anak untuk memakai mask. Okey. Baik. Cikgu Hani, mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini berkenaan dengan IG atau bagaimana agaknya mereka berminat untuk belajar ataupun mendapatkan ilmu daripada kelas Cikgu Hani. Okey, bagi yang berminat untuk dapatkan pola PDF kita, senang je. Siapa yang ada printer kat rumah, boleh print out terus sebab kita akan email. So, boleh dapatkan dekat IG Pondok Craft Malaysia ataupun page rasmi Facebook kita, Pondok Craft Malaysia juga. Kalau macam saya kan Okey. teacher nak buat tu macam agak mustahil. Jadi satu ni dijual bagaimana? Okey, kalau nak beli yang end product yang dah siap pun kita ada. Okey, boleh dapat dekat seluruh Malaysia sebab saya ada ramai student-student yang memang dah mulakan berniaga perniagaan, daripada rumah. Yes. Dalam range harga berapa? RM18 untuk satu, tapi dapatkan 3 dengan harga RM45 sahaja. Baiklah. Itu dari segi harga, mungkin ini memberi sumber pendapatan kepada mereka di rumah Betul. untuk belajar menjahit.
Untuk new normal ni kan. Betul. Dan sesuai. saya rasa ini memang sangat pentinglah untuk kita belajar sesuatu. Tak payah kita setiap hari nak buang duit dan sebagainya. Tijani, Yes, terima kasih saya. banyak-banyak di atas kasih. perkongsian yang menarik. Yang pastinya hari ini kami berikan ilmu bukan sahaja untuk anda dapatkan produk ini, tapi semestinya anda sendiri boleh cuba di rumah. Betul. Sekejap lagi. Okey, Rina, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini. Dan sekejap lagi kita nak bincangkan tentang topik memilih pasangan realistik atau angan-angan. Jadi, anda kalau ada sebarang persoalan ataupun pengalaman, boleh layankan ke Facebook Wanita Hari Ini. Tapi kami nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dengan tetamu-tetamu kita. Wanita hari ini. Aku rasa macam perempuan ni tak sesuai lah untuk kau. Iza, kau tak jumpa dia lagi. Aku tak payah jumpa dia, Daniel, sebab aku kenal kau. Dan aku tahu kau punya taste in perempuan memang macam tu lah. Kau suka yang vogue, yang tinggi, yang rambut panjang, yang supermodel macam tu. Tapi kau perhatikan benda macam tu je. Kau tak kenal dia punya hati macam mana. Aku cuma macam pelik. Kau kenal dengan dia dekat dalam media sosial. Dekat Facebook, dekat IG. Kau tak tahu pun dia macam mana sebelum ni. So, bila sekarang kau dah kenal dia, kau dah tahu dia macam mana, kau macam, kalau bercakap pasal dia, kau beria sangat. Kau suka kat dia Aku tengok dia tu lelaki macam okeylah. Lelaki yang baik, family dia pun baik. Kau kenal kan Dr. Fazil tu macam mana? Nak kata good looking. Putih, tinggi. Not bad kan? Oh, kira taste cik akak kita ni lah. Ya. So, maknanya kau dah jumpa pilihan hati dah? Dah? Kau tahu tak, aku tiba-tiba fikir macam mana kalau lepas sekarang aku dapat tahu dia sejenis ketuk bersepah ke tidur berdengkur ke keluar dari pasi ke. Apa kau ni fikir macam tu? Sofia? Yelah. Rina, aku impikan perkahwinan yang sempurna. Tak ada perkahwinan yang sempurna lah, Sofia. Macam mana kau nak tahu perkahwinan tu sempurna ataupun tak selagi kau tak lalui perkahwinan ni? Habis tu kalau dah lalui tiba-tiba tak sempurna, macam mana tarik handbrake? Kau ni jangan fikir bukan-bukan lah. Itu tadi antara sedikit rangkuman drama dan juga telemovie berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu memilih pasangan realistik ataupun angan-angan. Dan kalau diikutkan tak salah, ramai yang akan kata tak salah lah kalau nak berangan, nak ada pasangan yang handsome, bak kata Mira Filzah tadi kan, nak yang tinggi, yang putih dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama biarlah kita berpijak di bumi yang nyata. Orang kata realistik. Dan ukur baju di badan sendiri janganlah tinggi sangat kita punya kriteria tu, tapi sebenarnya ia tak bersesuaian. Takutlah angan terlalu tinggi terbang kan jatuh sakit. Ini kita nak bawakan bersama dengan tetamu-tetamu kita hari ini. Masing-masing ada pandangan mereka tersendiri tentang memilih pasangan realistik atau angan-angan. Di studio kita bersama dengan pakar perunding motivasi iaitu Datuk Dr. Fazila Muhammad Ali. Terima kasih Doktor bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. PKP ni banyak yang membuat kita sihat. Banyak aktiviti Semakin boleh sihat buat pun ada rumah. juga. Semakin sihat pun ada. Makan tidur. Okey, yang tersenyum manis. Kalau dia bercakap, kita pun ceria. Laju je kan. Ini dia Fiza Frizi. Sihat, Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih juga kerana mengundang saya juga ya. Belum jawab soalan, belum jawab lagi. Biasa dia tanya orang. Itulah. Dan Okey. yang tengah bercakap tadi Yang tu. di hujung sana itu, kita bersama dengan Izul Islam. Sihat Izul? Baik, Alhamdulillah sihat. Makin sihat. Ya ke, sama je. Makin gempal ni. Okey, kita tinggalkan gempal tu sekejap. Baik. Kita nak minta pandangan daripada panelis kita bertiga hari ini. Pandangan masing-masing. Bagaimana kita nak menyentuh tentang, mungkin kita mulakan dengan Datuk dulu ya. Bila kita cerita tentang pasangan, setiap orang ada angangan. Setiap orang ada impian. Tapi kadang-kadang impian ataupun angangan itu tak berpijak di bumi nyata. Tak realistik kata orang. Kalau boleh Datuk mulakan terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya yang kita gambarkan pasangan ataupun pilihan kita perlu realistik dan angan-angan ini? Adakah perlu? Ya, angan-angan ini biasa teenagers ya, waktu belasan tahun. Ramai yang lelaki, perempuan, remaja ni angan-angan. Terutama bila tengok Instagram. Orang tu boyfriend dia ada kereta sports lah,
atau boyfriend dia datang dengan helikopter lah. Semua angan-angan yang tu yang kita tak tahu ya. Dan macam penyanyi-penyanyi handsome macam Izu Islam ke macam tu kan, semua ada angan-angan. Tetapi kita ada list angan-angan tu. Kita pun muda juga dulu-dulu kan. Lepas itu dan list tu sekurang-kurang 3 ciri pun jadilah katanya dalam. Kadang-kadang kita tak tahu itu ketentuan jodoh di tangan Allah ya. Jadi ini kita jadi di sini yang penting kita berpijak di alam nyata. Ya, apa yang Allah bagi, apa yang Allah tentukan, di situlah dia jodoh kita. Tetapi mesti kita serasi dengan itu. Ada syarat-syarat dia. Serasi dalam fikiran kita, orang ni ada agamanya, adakah dia boleh membahagiakan kita? Adakah dia boleh menjadikan saya sebagai perempuan menjadikan bapa kepada anak kita? Dan sebaliknya kalau lelaki pun macam itu. Okey, dan setuju sebenarnya doktor berkata mengenai angan-angan dan sebagainya. Tapi kita nak tanya kalau perempuan ni angan-angan dia lebih sikit. Macam Fiza sendiri, pernah tak dulu mungkin terfikir mungkin nak ada kriteria yang begini begitu dan dapat ke tidak seterusnya. Okey, macam saya tadi buat kata Datuk Doktor, kita daripada belasan tahun dia punya kriteria tu panjang, beribu-ribu list. Nak putera raja, nak kaya, yang naik kereta sport, nak yang handsome, nak yang putih melepak, gigi cantik. Banyak-banyak. Tapi bila kita meningkat dewasa, bila umur kita dah 24 tahun, kita dah berjumpa dengan terlalu ramai lelaki. Bukannya ramai lelaki kita tukar-tukar pasangan, bukan. Maksudnya kenal ramai orang lah. Kenal ramai orang. Bila kita berkawan, bila kita cuba untuk mengenal hati budi, list tu makin lama makin limited. Jadi antara yang kriteria yang kita nak sebenarnya, dia daripada beribu-ribu tu, dia tinggal jadi 5 je. Sama ada yang penyayang, yang rajin, yang berusaha, boleh menjadi seorang bapa yang baik, boleh menjadi pemimpin yang baik. Kita dah bersyukur dah. Nanti pilih handsome bergaya gitu-gitu. Lepas tu lagi salah satulah. Alhamdulillah dapat. Ikut guideline tu adalah satu. Adalah. At least capailah satu. Sebab kita macam bila kita dah berkahwin ni, nanti kalau list tu dah terlalu banyak, nanti dia tak nak tolong kita kemas rumah ke. Nanti tak nak pula dia basuh pinggan. Rasa macam rasa macam boleh dapat orang lain kot macam. Itu pandangan Fiza. Kalau lelaki ni kadang-kadang kita selalu memberi andaian bahawa mereka ni orang yang paling mudah, paling cool, paling simple. Apa yang ada depan mata itulah pilihan mereka. Tapi kalau dah namanya selebriti, kadang-kadang banyak juga pilihan dia kan. Cuma awal-awal dulu ada tak Izu meletakkan bahawa nak memilih pasangan ini macam Fiza Frizi 24 tahun yang lalu. Tak ada. Ada senarai yang panjang. Macam saya sendiri daripada dulu lagi, saya memang tak memilih. Saya memang jenis yang macam berkawan dengan semua orang. Saya tak kisah dengan siapa pun saya berkawan. Janji dia boleh dia kenal saya, dia tahu saya macam mana, jenis ketup sepah. Macam dalam drama tadi tu cakap. Dalam tadi tu dia tak kisah, jenis open and yang paling penting dia boleh menyayangi kita dan kita pun kena sedar diri juga. Kita tak boleh nak orang yang sayang kita, nak orang yang perfect saja. Kita ni perfect ke? Jadi kita kena banyak tengok diri kita. Kalau kita nak orang bahagian kita, kita kena cari macam mana kita nak bahagiakan orang. Kalau kita nak orang sayang kita, macam mana kita nak kena sayang orang macam mana. Dari sisi kematangan Izu Islam. Macam Izu macam tu lah. Izu macam Izu sendiri, Izu macam simple je. Yang apa yang ada kat depan mata Izu, tengok dia betul macam mana. Dia boleh hidup semati dengan Izu ke tak. Dia boleh terima Izu di saat Izu dekat bawah. Dia boleh sama-sama bahagia sama-sama, berjaya sama-sama. Itulah lah yang paling perfect lah Izu rasa. Melengkapi ya. Itulah Awin. Okey. Dah nampak gambaran yang dinyatakan tu memang Awin. Okey, macam Datuk sendiri kan berkenaan angan-angan ni, sekarang ni akses untuk kita nak berangan-angan melihat kepada movie ataupun drama, Instagram dan sebagainya mudah. Bagi untuk generasi muda sekarang ni, bagaimana untuk mereka berdepan dengan situasi begini? Jangan kita hanya berpandu kepada Netflix ya. Itu cerita macam-macam yang romantik, yang apa semua ada ya. Jadi kita lihat pada zaman yang remaja ini perlu berada di realiti. Ya, siapa kita? Siapa ibu bapa kita? Siapa bagaimana tahap kebolehan kita? Okey, kalau kita kata kalau saya ni lulus dalam college ya, pas saya certificate atau CJ college. Saya pun nak yang macam orang college juga. Okey, tiba-tiba kita bertemu dengan dispatch boy. Kita ni eksekutif kata. Kita boleh kalau serasi dengan kita. Dispatch boy ni boleh kita bantu. Kita sama-sama.
Sama okey, saya bekerja, saya bila dah kahwin, awak masuk college, awak masuk universiti, kita support. Ini yang kita nak cari, orang yang boleh berkorban untuk bersama-sama untuk menjayakan kebahagiaan kita. Bila ada keserasian. Itu yang sebab itu kadang-kadang kita tengok jodoh, kalau perempuan lebih, lelaki kurang, atau lelaki lebih, perempuan kurang. Kalau lelaki lebih, kadang-kadang dia terlalu ego. Okey, kalau dalam angan-angan kita kita kata, oh saya nak orang kaya, saya nak gaji 5 berapa digit, 10,000, 20,000 sebulan. Oh, angan-angan kita tu. Tetapi bila sampai waktu dia ada kereta besar, yes. Dia ada pangkat besar, yes. Kita duduk dalam kereta itu, bawa ke sana ke sini. Tapi sanggupkah dia kata, saya tak nak awak tudung. Tak style, kereta saya sport. Nakkah kita berkorban dari segi itu? Itu sebab kita tak boleh angan-angan begitu. Ataupun kita kata kita nakkan dia ikut cara kita, tapi oleh kerana kesombongannya tak boleh. Kita tak boleh kerana tahan hati kalau dia bagi penampar kalau kita kahwin dengan dia. Kerana nak duduk di rumah besar. Adakah itu sesuai? Jadi ini adalah sesuatu yang saya rasa pilih sendiri, serasi sendiri, nalar sendiri. Adakah ini boleh membahagiakan saya, membahagiakan ibu bapa saya, ya? Dan ini boleh kita berjuang bersama untuk meninggikan taraf kehidupan. Sebenarnya kalau sekalipun kita letak pelbagai angan-angan ataupun senarai itu, kita juga perlu tahu kemampuan diri kita sendiri. Sama ada kita mampu untuk melengkapi satu sama lain ataupun tidak. Tapi kan Fiza, kadang-kadang bila kita dah melalui fasa berumah tangga dan sebagainya, ada sesetengah pasangan, waktu itu baru dirasakan bahawa ada banyak perkara yang dia rasa kurang pada pasangan. Bila lihat, apatah lagi kalau melakukan perbandingan. Bila tengok orang lain sweet, romantik, dia rasa macam kenapa aku tak romantik dan sweet dengan pasangan. Kalau tengok pasangan ni, seronoknya dia orang asyik pergi bercuti, pergi shopping je. Kenapa kita tak macam tu? Segala-galanya menjadikan satu perbandingan. Bagaimana Fiza sendiri meletakkan diri sebagai seorang isteri yang perlu melihat situasi ini dalam keadaan yang lebih besar lagi supaya kita tidak menjadi mangsa keadaan? Okey, macam saya sendiri, saya dah pun berumah tangga lebih kurang dalam 2 tahun setengah, hampir ke 3 tahun. Ya, masa mula-mula pun saya kenal dengan suami saya, beliau bukan seorang yang romantik. Beliau tak tahu pun ketika hari jadi apa yang perlu diberikan. Ketika menyambut ulang tahun perkahwinan pun apa yang perlu dikatakan. Apa yang perlu diberikan ketika mesej-mesej WhatsApp pun dia tak berapa faham. Kerana ada sesetengah lelaki ni, kita yang nak kena tanya dengan dia. Sebab kita kan lain-lain, setiap insan kan lain-lain. Kita kadang-kadang macam jenis yang straightforward, okey kita lantang je cakap. Tapi ada setengah lelaki yang kita kena bagi tahu, sayang, hari ini hari jadi saya nak minta bunga. Boleh tak? Seperti itu. Faham. Jadi apabila saya dah berkahwin dengan beliau, saya perasan bahawa ada certain kebaikan dan keburukan yang saya boleh komplimen pada beliau. Dan beliau juga komplimen saya sendiri. Bagi saya pun ada kelemahan saya sendiri. Yang dia rasa macam, masa aku jumpa dengan dia ni tak ada pun dia cakap banyak. Tapi bila dah berkahwin, cakapnya tak berhenti-henti. Jadi tahap kesabaran dia dekat situ dapat dinilai juga. Jadi kita sama-samalah. Kita tengok kalau macam orang lain bercuti, yang ada tak masa bila kita nak bercuti ke apa semua. Tapi tak pernah beliau benarkan saya untuk membandingkan. Benda pertama ketika kami berumah tangga, sebelum berumah tangga, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kerana setiap sisi rumah tangga orang, setiap insan adalah berbeza. Setuju sangat dengan apa yang Fiza cakap. Betul, saling melengkapi. Untuk kekurangan tu kita sama-samalah pasangan saling membantu untuk kelebihan. Baik, macam Izul sendiri, mungkin kalau sebagai selebriti nak berkata pasal angan-angan seperti Dina cakap tadi tu panjang, yang beratur untuk mengangan-angan pun panjang. Jadi mungkin Izul sendiri pada isteri, apa yang keunikan atau tertarik untuk terus mencari yang realistik? Macam Awin sendiri dia memang realistik lah. Dia tak ada kata masa Izu kenal dengan dia, masa Izu rapat dengan dia pun, masa kita berkawan pun dia tak ada nak cover-cover, dia tak ada nak ni. Dia terima Izu seadanya. Which is masa Izu kenal dengan dia, Izu adalah seorang pembancuh air. Dia ada memiliki sebuah salon dekat sebelah, betul-betul sebelah dengan tempat kerja Izu. And then kita berkawan daripada situ. And dia tak kisah pun Izu ni siapa, siapa family Izu ataupun Izu bekerja sebagai apa. Walaupun Izu bekerja sebagai pembancuh air, dia tetap layan Izu macam biasa. Berkawan sampailah kita orang sama-sama dalam industri, and then sampailah kita orang berjaya, and then alhamdulillah dah jadi pasangan suami isteri. So
pada Izu, apa yang special tentang Awi ni, dia tidak menilai orang, dia tidak menilai darjat ke pangkat untuk dia berkawan. Dia willing untuk membantu Izu. Padahal masa itu Izu macam seorang-seorang je dengan kawan-kawan. And then tak ada kerjaya, bekerja sebagai macuhaya. Masa tu pun plan macam, okey, cukup duit aku nak balik kampung ni, memang aku nak balik kampung, duduk kampung lah. Tapi dah balik kampung, macam tak boleh lah, nak kena datang KL juga, datang cari kerja, cari peluang kerja untuk kehidupan kan. So then bila datang balik KL, jumpa balik dia. And then dia banyak buka ruang pada Izu. Okey, kalau you nak kerja macam ni, you kena cari macam ni. Kalau you nak kerja macam ni, you kena cari macam ni. Google je sekarang ni. Dia kata, Google lah, Google. Itulah jumpa buat promoter semua. So macam-macam sebelum Izu sampai ke tahap Izu Islam yang korang semua kenal sekarang ni. Bukan mudah dan bukan Izu seorang. Semuanya daripada isteri Izu sekarang. Dan kita tahu kejayaan Izu hari ini semuanya di belakangnya ada seorang wanita kuat yang sedang menyokong. Saya pula rasa bangga dengan Awin sendiri. Siapa Izu hari ini adalah hasil usaha anda berdua. Baik, Datuk, kita melihat bahawa apa yang disentuh Fiza dan juga Izu tadi, tak boleh ada perbandingan. Apatah lagi kita nak menilai orang untuk kita samakan dengan taraf diri kita itu memang sangatlah orang kata tidak bersesuaian. Tapi dalam soal memilih pasangan, bagaimana sebenarnya untuk kita terima hakikat bahawa secara realitinya kehidupan sebegini harus diterima begini. Kalau ada angan-angan, jangan sampailah kita lupa di bumi. Betul. Itu yang saya amat setuju dengan apa yang Rina kata ya. Kalau kita dah sampai jodohnya, kita sesuai dengan dia. Kita bukan nak nilai dia. Kita tengok, suami orang tu ada rumah besar. Suami orang ni ke pangkat besar. Tak boleh. Ya, kita boleh jadi macam tu. Jika kita sama-sama bekerja untuk itu. Jika Allah Ta'ala tentukan kita dijodohkan bersama, memang tak silap alamatnya. Betul. Ya, alamatnya memang betul. Kalau jodoh kita, rezeki kita, itu alamatnya. Tetapi di sini, saya nak nyatakan bahawa kita perlu sesuai. Kita tahu orang itu ada agamanya, ya, itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nak cari jodoh ialah agamanya. Kalau lelaki dia kata tengok hartanya, tengok rupanya, tengok keturunannya, ya. Tapi syarat-syarat itu insya-Allah kita cuba betulkan. Kalau dia tak semayang, dia kahwin dengan kita, kita suruh semayang. Kita ajak dia semayang. Ini yang kita perlu lihat. Bukan maknanya daripada angan-angan kita itu kita terus kata nak macam ni. Tak boleh. Tak boleh fikir itu. Tak boleh. Kita kena tengok keadaan yang realiti. Seperti Izu tengok dia telah berjaya kerana sama-sama membina sesuatu untuk kehidupan. Ini amat membanggakan kita kerana satu contoh kepada orang-orang muda yang lain. Yang mana ini yang menyelamatkan. Yang mana isteri dia telah menyelamatkan daripada dia pergi bercampur dengan orang yang tak tentu. Dia telah juruskan, ikut saya. Baik kita buat ini. Sama-sama. Sama-sama. Okey, untuk Fiza, mungkin ada tips mengenai mencari pasangan angan-angan ke realistik ke tak kisah. Tapi as long as kita bersama untuk kita saling melengkapi, itu dah cukup. Betul. Okey, kalau bagi saya sendiri, ini adalah daripada saya lah, pengalaman saya sendiri. Antara tips saya adalah tolonglah cari mereka yang penyayang. Kalau anda lihat beliau sayang ibu dan bapanya, beliau juga akan sayang kita sama seperti beliau sayang ibu dan bapanya. Kalau mungkin anda lihat bahawa bakal suami anda juga adalah seorang yang rajin berusaha, tak kisah daripada pangkat macam mana sekalipun di bawah, beliau pasti akan berada di atas dan kita sama-sama akan berada di atas sekali dengan beliau. Dan juga kalau boleh cari juga mereka yang penyabar. Sebab kadang-kadang emosi perempuan ini, lagi-lagi seperti saya, adalah yang sangat sukar untuk dijangkakan. Tapi kalau anda jumpa lelaki yang penyabar, insya-Allah panjang ya jodohnya. Insya-Allah. Kita nampak kebahagiaan di wajah Fiza sendiri ya. Izu, sedikit daripada Izu. Okey, macam Izu, biar hujan membasahi, ribut menghalangi, biar bintang tak terlihat di langit, kau pastikan sempurna. Okey, nak mencari kesempurnaan tu kena tanya diri sendiri. Bolehkah kita bahagiakan orang? Kalau kita nak kita bahagia, boleh tak kita cinta orang sebagaimana kalau kita nak orang tu cinta kita, kita kena tanya diri kita. Kita bolehkah cinta orang tu? Kan? Sama kasih sayang apa saja dalam kehidupan kita ni, kalau kita nakkan sesuatu, kita kalau kita nak daripada orang, kita kena tanya diri kita boleh ke bagi orang tu macam apa yang kita nak. Kalau kita boleh bagi,
insya-Allah benda tu akan datang lagi. Sangat setuju. Dan adakah lirik-lirik puitis tu lagu terbaru anda? Lagu baru. Mungkin boleh cerita sikit. Tajuk dia Biar dah rilis dekat YouTube Izu Islam, boleh pergi check it out. Tajuk dia Biar dan lagu ni menceritakan tentang macam mana kita nak mencari kejujuran, mencari kebahagiaan dan kita kena sedar yang diri kita belum cukup sempurna untuk kita memiliki kesempurnaan. Jadi kalau kita nakkan kesempurnaan, kita kena sempurnakan diri kita, barulah kita, dan kita bagi kesempurnaan pada orang, barulah kita pun dapat sempurna tu. Kita kena saling melengkapi lah. Alhamdulillah. Biar sinonim sebenarnya dengan tajuk kita hari ini kan. Itulah, kena pula lirik-liriknya dengan topik hari ini. Apa pun terima kasih Izu, Sama-sama. Fiza dan juga Datuk sendiri bersama kita hari ini berkongsi tentang tips dan juga bagaimana dalam soal pemilihan ini perlu kita bersikap realistik. Dalam masa yang sama, kalau ada angan-angan tu pun tak salah, tapi biarlah angan-angan itu kena dengan situasi diri kita. Okey, kita nak berhenti rehat seketika, Rina. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kau berjanji takkan hilang, begitu juga cintamu. Mengapa berubah haluan saja? Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu, walau sepi hidup ini tanpamu. You got me feeling ulala, buatku kata sudahlah, sudahlah. Mengapa kita harus berpisah, walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala, buatku kata sudahlah, sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Kau kata bahwa kau cinta, tapi perpisahan kau pinta. Tidak cukupkah pengorbananku, ulah yang ku rasa sendiri. Berjuta bintang tercipta, bulan purnama tak terkata. Hanya dirimu yang menerangi hariku. Oh, jangan disoal, jangan, sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan, sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu hanya ku nanti. You got me feeling ulala, ulala, buatku kata sudahlah, sudahlah. Mengapa kita harus berpisah, walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala, ulala, buatku kata sudahlah, sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Hari-hari aku menanti kepulanganmu bagai mimpi yang paling indah menghiasi dalam jiwa. Tapi mengapa kau mungkiri segala perjanjian kita, dan kau terus tinggalkan cinta kita. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari, dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan, sepenuh hatiku sayang. Tak usah untuk ku cari, dirimu hanya ku nanti. Tell me why you gotta go, baby. Tell me why you're driving me crazy. Cuba bertenang, fikirkan memori bersama. Ku tahu sekarang engkau trying to blame me. Demi masa depan aku ingat kau mengerti. Ku mohon perlahan tapi kau pilih berhenti. Seperti inikah kau mahu ciao? Aku tak nak berkasar, cuma kau janji takkan hilang. Begitu juga cintamu. Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu.
kita Megat Rahim. Apa khabar? Sihat. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang single kedua anda. Kalau dulu kali pertama datang dengan membawakan Sinar. Sinar, ya. Ini Sudahlah. Apa maksudnya? Sudahlah, it's like... Kita ke depan sana sikit. Okey. Okay, dulu Megat keluarkan single nama Sinar. It's like very sinaran daripada saya. Okay. Now Sudahlah. Sudahlah is like macam... there's this one girl. It's like what past is past. So she wants to come back, tapi macam like sudahlah. Pengalaman sendiri atau bagaimana? Macam mana? Pengalaman Megat sendiri ke bagaimana? It's very hard to explain. Memang susah nak explain tapi macam ya. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Okey. Kira memang kena reject lah perempuan tersebut ya. Bukan kena reject tapi macam it's like bila kita dah in a relationship, Give up. bukan give up, dia macam like Berat masalah tu. nak datang balik dekat saya tapi macam sudahlah. Penat Penat. Okey. Kau berjanji dengan aku tapi macam like that. Sudahlah. Okey, kita dah faham ya jalan cerita kisah cerita Megat Rahim sebenarnya. Tapi bagaimana Megat sendiri melihat bahawa diri Megat untuk industri ini? Apa yang Megat mahukan dalam industri ini? Okey. Pada mulanya Megat memang suka menyanyi sangat-sangat. Since I was 6 years old, daripada 6 tahun. Sekarang it's time for me to build up. Megat nak entertain the audience. Okay. And I want to make my family proud. Megat nak. Sebab Megat pun dapat inspiration tu daripada my parents, my mom, my dad and my sister. Okey, mengenai lagu ini penulis lirik dan juga collaboration dengan Chubby. Chubby, yes. Produced by Chubby. Okey. Lyrics pun daripada Chubby. Okey. Kenapa agaknya Chubby menjadi pilihan untuk single kedua ini? Okay, so pada mulanya Megat dalam label and my manager panggil Chubby tunjuk Megat demo, so I was like, oh lagu ni very catchy and I like it. Dia macam ada that Latin punya feel vibe. Betul. Tapi kan Megat, kalau ikutkan lagu Sinar tu, genrenya berbeza dan tampil dengan sesuatu yang fast number. Tapi apa yang membuatkan Megat berani nak buat lagu ni? Sebab orang dah biasa dengan lagu Sinar tu. Okay, originally memang Megat suka pop jazz. Jazz is my favorite. Okay. Tapi Megat sebagai penyanyi, and I want to try something new. Megat nak cuba something new, like nak try genre Latin pop or maybe dangdut a little. Serius? Okey, kita nak tunggu dangdut from Megat Okey, Megat, bagaimana pula dengan promosi setakat ini untuk Sudahlah? Alhamdulillah, okay. Ever since PKP, Megat tak dapat nak pergi shows. Tapi Alhamdulillah, TV shows Megat ada pernah buat. And last show Megat buat was in Melaka. Alhamdulillah, it was all good. Okey. Dan mungkin Megat sendiri, bagaimana mungkin peminat-peminat nak tahu perkembangan diri Megat, nak tahu bagaimana sebenarnya untuk apa saja aktiviti Megat, di mana mereka boleh dapatkan? Okey, daripada Megat social media, Instagram, Megat Rahim 28, and also perkembangan terbaru Megat nak buat music video for my second single, Sudahlah. Sudahlah. Yeah. Aktiviti Megat time PKP ni Megat tak buat banyak sangat. Okey. Kalau nyanyi saja. Kalau kita tahu Sudahlah dengan Chubby, mungkin ada perancangan siapa agaknya artis pilihan untuk lepas ni? Maybe solo or duet. Kalau duet siapa? Kalau duet siapa Megat teringin sangat nak menyanyi? Genre yang sama atau bagaimana? Hail Husaini. Kita harap Hail dengar sekarang ni. Okey Megat, kita doakan yang terbaik untuk perjalanan kerjaya muzik Megat. Nanti ada single ketiga, dangdut datang sini. Dan untuk peminat Megat mungkin boleh terus boleh tengok muzik video di Instagram. Semua platform ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan sepanjang 1 jam ini dapat memberi manfaat bukan saja untuk kami, tetapi anda penonton setia kami. Dan sebenarnya kalau kita lihat, bila sentuh tentang topik kita, memilih pasangan, saya percaya walaupun kita ada banyak angan-angan, siapa yang kita inginkan, tapi angan-angan itu biarlah sesuatu yang realistik dalam kehidupan kita. Berpada-pada dan juga kita tengok kemampuan diri kita. Wajar tak kita untuk mendapatkan seseorang yang kita angan-angankan itu, apapun realistik juga taklah seteruk sangat. Sebab apa? Kita boleh saling melengkapi dalam kekurangan pasangan kita. Baiklah. Okey, esok kami akan kembali lagi. Ini antara yang paling dinanti-nantikan. Setiap Selasa pastinya anda penonton kami akan tertanya-tanya apa menu yang akan dibawakan untuk esok. Masakan berasaskan serai. Mungkin orang rasa alah serai apa saja yang boleh dibuat. Banyak. Tak percaya? Esok kita nantikan. Bersama dengan rakan-rakan kita esok, mungkin mendapat inspirasi daripada masakan esok. Awak suka apa masak serai? Saya mostly macam serai tu untuk sup-sup ataupun nak hilangkan bau. Mungkin itu je. Okey, baiklah. Itu pilihan Fatih Hamimah. Tapi untuk esok kita ada banyak menu-menu menarik yang mana kalau boleh kita kongsikan, ada rendang campur. Ini memang bahan asas dia serai dan ada banyak lagi sebenarnya. Kami rahsiakan dulu. Esok kami kongsikan. Jangan lupa jumpa esok. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kau berjanji takkan hilang, begitu juga cintamu. Mengapa berubah haluan sayang? Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu. Walau sepi hidup ini tanpamu. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah? Walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Kau kata bahwa kau cinta, tapi perpisahan kau pinta. Tidak cukupkah pengorbananku, lelah yang ku rasa sendiri. Berjuta bintang tercipta, bulan purnama tak terkata. Hanya dirimu yang menerangi hariku. Oh, jangan disoal, jangan. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Oh, you got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Mengapa kita harus berpisah? Walau jauh ku tetap setia. You got me feeling ulala ulala. Buatku kata sudahlah sudahlah. Walau kita berbeza dunia, tapi cinta kita tetap sama. Hari-hari aku menanti kepulanganmu bagai mimpi yang paling indah, menghiasi dalam jiwa. Tapi mengapa kau mungkiri segala perjanjian kita, dan kau terus tinggalkan cinta kita. Jangan disoal, jangan. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Jangan disoal, jangan. Sepenuh hatiku sayang, tak usah untuk ku cari. Dirimu tiada ganti. Oh. Janji takkan hilang, begitu juga cintamu. Jika perlu kau tinggalkan, ku setia untuk menunggu.
wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia.